Duk kohong ayah. Nah, kabur dalam bilik, anak dara jumpa sendiri. Lagu tu ayah pun jadi molek selalu. Nah, walaupun ayah tu pura-pura bertaubat, ayah kata, Allah, kalau kita ayah taubat, tak mau judi dah. Dalam hati wak lolok je. Kita nampak dalam hati? Tak nampak. Sah nikah. Sebab ayah wali bila bertaubat, pada ketika itu juga boleh menjadi wali serta merta. Faham? Tapi kalau saksi bertaubat malam ni, setahun baru boleh jadi saksi semula. Saksi setahun. Wali malam tula bertaubat. Faham tak? Jadi kalau kita suruh toki mengamuk ayah, suruh bertaubat selalu. Ayah pun kena walik insaf, jadi baik selalu. Soalan seterusnya. Tok mana tahu ni? Tambung-tambung. Pusing apa? Apa kau laki-laki wanita tidak kahwin lagi keluar berdua naik motosikal tanpa bersentuh kulit? Dan apakah hukuman yang patut dikenakan? Dia ni maknanya orang laki-laki bawa orang perempuan macam ni lah, mu gendong aku, aku gendong mu tak? Tapi tak sentuh kulit. Tengok tujuan lah. Kalau dibenar, kalau tujuan itu paru pada syarak, tak? Umpamanya, walaupun bukan isteri kita, umpamanya macam tak ada kenderaan dah. Dia heret motosikal dia, kita nak gendong, kita tak mau gendong dia, nyanyi lah dia. Sini panggil gendong benda. Faham tak gendong kan? Faham? Bonceng. Nak jeluak kan? Faham tak? Faham lah gendong lah. Gendong ni main naik belakang lah. Nak? Baik. Tayar dia bocor, kita bawa dia. Pasal 3 batu mah dia. Takkan dia nak eret. Jadi motor tu ratas situ dulu, kita gendong bubur belakang. Tu panggil tolong orang. Kita duduk depan atas metal. Duduk gitu. Nak jangan dekat kan. Orang duduk atas pelik belakang. Tak apa kan. Jadi janganlah peluk gitu. Melainkan darurah. Tu lain. Pasal ni bukan darurah lagi. Pasal apa? Kita eret jalan sama teman ni boleh kok, tapi lengoh lah kita. Pasal nak tolong orang. Jadi kalau hak berlaku sekarang ni takkan gitu. Tu mana nak seronok dah tu. Tu nak berseronok. Habis berpasangan, mana sekarang ni jadi macam orang putih dah kita. Berpasangan tanpa nikah. Tu sungguh semua ada couple berlaku. Ni dalam ni jangan percaya kat ni. Faham tak? Ada couple. Dalam dengar pun ada couple. Ada pasangan, molek-molek ada. Jangan buat lagu tu lah. Walaupun asal dalam Islam dia tak larang. Pasal apa? Bila dekat dia bahaya. Laki-laki ni dia magnet utara, perempuan ni magnet selatan. Utara selatan, bila dekat dekat dulu. Kalau jauh tak apa, main nyok itu. Magnet kan? Tapi dekat sangat dekat dulu. Dia gitu. Sungguh. Jauh tak apa. Macam ke tadilah Haji kata, cabut terus gerbang. Apa hukum bermain gitar? Saya tengok Yusuf Islam main gitar semasa menyanyikan lagu ketuhanan. Baik. Masalah gitar ni, masalah khilaf di kalangan ulama. Kerana tidak disebut pun mana-mana hadis sebut, ada hadis yang disebut gitar. Nampak? Jadi sebenarnya pendapat-pendapat ulama dalam masalah main gitar ni cukup panjang perkhilafannya. Tidak ada pun yang ijma' ulama. Cuma kita ni dalam keadaan umat terlampau leka, kita tak buka kau-kau yang mengharuskan seperti itu. Kita takut jadi kehorosok. Ada pendapat mengatakan boleh, tapi bukanlah sekadar untuk melarakan orang, sekadar menghiburkan orang, dan orang yang menambil hiburan daripada kita itu tidaklah sampai lupa kepada Tuhan. Jadi sedikit-sedikit ataupun tujuannya untuk menandingi ataupun memberi alternatif kepada hiburan-hiburan yang tidak elok di luar daripada Islam. Itu dikatakan dibolehkan. Kalau kita pergi kabar kata kapung pula, ustaz kata boleh main gitar dah, boleh main gitar dah. Kawan duk main atau wakah dak semayang dah. Ustaz kata patwa boleh main pula, dak mayang terus dah. Nampak? Dengan tok imam pergi main gitar pula. Dia takut lagu tu. Benda tu takkanlah kita main grand 2-3 lagu, lepas tu masuk neraka. Tak munasabah. Tak munasabah dengan kesalahan. Tak ada lagi. Dah guana ni ramai ngak masuk neraka ni. Main gitar gitu. Tak munasabah lagu tu. Allah Ta'ala kan kasih sayang.
Tetapi dengan sebab bila kita lara sangat, dia jadi tinggal semayang, dia jadi isyak dadah, dia jadi mana percampuran mukhalatah laki-laki perempuan, dengan sebab seronok dengan muzik, akhirnya lupa Tuhan. Lupa Tuhan ni matlamat orang-orang kafir dan syaitan ni. Dia mari ikut muzik dulu. Makna kalau kita jadi main macam Cat Stevens, macam isu Islam, tak apa lah. Nah, dia main gitar pun dia hiburkan orang. Kerana ini orang British ni, dia jiwa dia lagu. Orang UK, orang England ni, dia memang hati dia muzik. Siapa-siapa dia memang muzik. Nampak? Jadi dia beri pilihan daripada muzik-muzik gila British ni dengan muzik Islam. Nampak? Jadi sungguh dakwah dia jadi sungguh. Nah, sehingga dia dapat membina puluhan madrasah sekarang. Dan puluhan gereja orang dia boleh beli, gereja orang Kristian buat masjid. Dengan sebab dakwah cara lagu dia. Nah, kita dakwah cara lagu mula-mula. Nah, kau lama kau hanyut, kau lama kau hanyut. Dulu boleh lagi dakwah. Lah ni rap terus. Gitu emak tangan. Faham tak? Nah, jadi kau hanyut. Ha nu tak. Nah, dia berjaya daripada dak hafal Quran, siapa hafal Quran. Daripada anak orang putih Kristian habis masuk Islam Melaka dah di utara UK. Cat Stevens punya pasal. Nah, daripada ramai orang-orang Kanada tak kenal Islam, dia buat video klip lagu-lagu baru dia hantar ke sana, ramai maknanya muda-mudi minat kepada Islam, nak tahu. Akhirnya dia hantar terjemahan Quran bahasa orang putih ke utara Kanada, dibiayai oleh Yusuf Islam sendiri. Nampak? Kerana nak tahu benda makna Islam. Dia gitu. Itu buat helah ke lagu saja hanyut gitu. Jadi kalau nak main juga berpada-pada. Getah hak guna hak gesek tau. Ya kena. Hak guna. Tali ketik gini. Itu tak reti. Amin. Ada tukar pegang orang. Rupa samah tu. Apakah uslub yang pakai dalam perkongsian kuasa di negeri PR seperti Perak, Selangor dan Kedah? Apakah hukum kepada orang yang tak semayang seumur hidup? Hak tu tanya dia. Dia tak reti. Uslub-uslub ni tanya dia. Lepas tu hukum kepada orang yang tak semayang seumur hidupnya. Orang yang tak semayang menurut pendapat mazhab Hambali saja dia keras. Dalam mazhab Hambali, orang yang tak semayang dikira telah batal Islamnya. Jumhur ulama masih lagi Islam, tapi Islam yang derhaka kepada Allah. Dalam mazhab Hambali, bila ditinggal semayang dikira bukan Islam lagi. Dia berdalil dengan satu hadis, man tarakas salata muta'ammida faqad kafara jihara. Barang siapa tinggal satu waktu semayang dengan sengaja, dia telah menjadi bukan Islam. Nampak? Serta-merta terang-terangan. Jadi jumhur ulama mazhab kita Syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat orang ini masih Islam, tapi Islam yang derhaka kepada Allah. Dia layak masuk ke dalam neraka sakar. Seperti yang disebutkan dalam Quran, neraka sakar untuk orang yang tak sembahyang. Nampak? Bila ditanya kenapa kamu duduk dalam neraka sakar? Ma salakakum fi sakar? Pasal apa duduk dalam sakar? Orang lain duduk dalam maknanya kebun-kebun syurga, yang kamu duduk dalam api. Sampai pecah perut, pecah mata, keluar otak. Apa pasal? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu tak mengerjakan semayang. Tu saja. Jadi tak semayang, hukumnya walaupun dikira masih Islam, akhirat sakar panah. Orang ini dia berasa dia boleh tahan dengan api akhirat. Api dunia kita tak tahan dah. Kalau tak percaya, kita start motor kita setengah jam kita press. Tak usah ambil motor besar tu, ambil motor superbike, Honda Cut tau. Balik lagi, kita start enjin, kita press dalam 15 minit. Biar panas exhaust. Faham tak? Bila panas 15 minit dah exhaust, kita press semua, kita boleh pipi kita sekejap. 3 minit. Jangan lama, 3 minit. Memang makan kau ni, suap. Berubang terus pipi. Nampak? Dah kalau neraka sakar, api masuk kok dubur, keluar kok mata api. Bakar habis ni, jatuh-jatuh. Nampak? Semayang lah, semayang. Semayang. Bukan susah sangat. Kita kerja 8 jam. Semayang 25 minit. Satu solat 5 minit. 5 solat 25 minit. Capur wirid 26 minit. Tak banyak pun. Allah mantas salam, ambil bangun dulu. Gitu. Pasal apa yang kita tak mau? Tidur 8 jam. Sehari tak? Haji tidur berapa jam? 8 jam. Makan? Makan 4 kali sehari. Batu besar.
Nampak macam warna.